Banyak pertimbangan-pertimbangan agama sebenarnya yang dah ditetapkan untuk jaga benda-benda ni. Tapi kita tak mau fikir, kita nak hak sama rata semata-mata. Hak sama rata. Kalau bercakap sama rata sungguh, sebenarnya dia tak mau juga. Dia nak benda-benda hak kacau agama. Hak sama rata sungguh. Tuan-tuan berani tak cakap dekat bos, bos kerja bos duduk dalam aircon, pakai baju kok, saing, buat kerja sikit, meeting sikit, gaji 30,000. Saya berhempah pula peluh tak berhenti meeting, gaji 2,000. Apa kata kita liberal kan, kita gaji bos pun 3,000, gaji saya 3,000. Siapa berani? Apa hal 30 aku 3 ni? Sama katakan semua 3. Perdana Menteri 3, Menteri Kewangan 3, semua 3. Nah, sama kata pasal apa jadi lebih-lebih? Isu ni mereka nak kan? Mereka sendiri tak nak. Hatta hak melawan liberal, hak tengah gaji 40,000 ni tak mau tukar 3,000 tak ada. Dia tak mau kacau hak jadi kepentingan dia nak kacau kepentingan orang dan nak kacau agama je. Baru dia angkat tema ni. Nak liberal sangat, saya sebagai bos. Esok saya nak lelaki pun baju kurung, perempuan baju kurung. Sama rata, ingat. Lepas tu lusa, semua pakai seluar jeans, perempuan pakai seluar jeans. Sebab apa? Sama rata. Itu bukan sama rata, bangang. Tak ada lah istilah sama rata. Apa pun yang akan kita buat, kalau kita rasa sama pun tak akan pernah memuaskan. Macam mana boleh kita nak sama rata? Macam mana kita nak tentukan jawatan-jawatan? Tak ada lah tahap yang di Pertuan Agong, tak ada tahap Perdana Menteri, tak ada tahap Menteri itu, tak ada tahap pengarah, semua kita sama rakyat biasa. Agak-agak hak tu atas nak kan? Tak mau dia. Sebab apa? Tapi kita meletakkan nilai seseorang pada tahap tu, otoriti yang ada pada dia. Dia berkemampuan, dia berkeahlian, dia ada kemahiran untuk dia jawab jawatan tu, dia duduk di kerusi tu. Duduklah. Ikut dia gaji berapa pun. Tapi kita tak pernah nak kacau semua benda-benda ni. Tapi bab agama, Datuk Imam tu orang lelaki yang jadi nak kalih, nak berusaha bagi wanita jadi tu apa cerita? Tuan-tuan, secara umum mudah kalau kita nak cakap lawak, hak tu laki, hak tu laki. Hak laki jadi tu imam pun tak ada orang nak mari sembahyang. Hak laki jadi tu imam pun tak ada orang nak mari sembahyang. Hak perempuan jadi tu imam agak-agak tuan-tuan, makin ramai ke sama? Makin ramai ke sama? Dia mula-mula ramai lah sebab pelik. Itulah masjid pertama untuk imam perempuan. Lepas pada tu apa jadi tuan-tuan? Dia jadi sama je. Kalau jenis memang tak mau main masjid, untuk imam lelaki ke untuk imam perempuan sama. Untuk imam baca sedap ke untuk imam baca tak sedap pun dia tak main. Ada majlis ilmu ke tak ada majlis ilmu dia tak main. Ada makan-makan ke tak ada makan dia tak main. Kalau memang jenis tak mau main masjid, tukarlah imam Afrika, Zimbabwe, Kongo pun. Betul saya cakap. Hak nak main, marilah tu imam mana pun dia main. Marilah ustaz mengajar mana, kalau dia nak ilmu dia dengar. Tu betul-betul jujur kita nak ilmu, kita nak main masjid, nak buat ibadah, nak sembahyang, nak solat, nak buat amalan. Bukan sebab-sebab tu no. Okey, tengok pula. Antara lain yang mereka buat ialah ni antara agenda istisyraq. Tahu tak tuan-tuan apa istisyraq? Orientalis. Orientalis antara rancangan besar mereka mengadu domba orang-orang Islam, umat Islam dengan mereka memecahkan kepada beberapa kelompok. Ni contoh tak pernah dibuat dalam sejarah. Nombor satu, mereka klasifikasikan satu kelompok umat Islam yang dipanggil Muslim Fundamental. Muslim fundamental disifatkan sebagai musuh paling utama kerana golongan-golongan Muslim fundamental yang mereka tafsirkan ini sebagai satu golongan yang nak mempraktikkan ajaran Islam secara murni dan benar, sebagaimana ajaran-ajaran Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi
dan perkaitan-perkaitan dengan ajaran-ajaran agama yang lain hasil daripada ijtihad ulama-ulama. Mereka nak mengembalikan semula sistem pemerintahan, sistem pentadbiran berteraskan kepada sistem khilafah. Mereka nak jaga agama sungguh-sungguh, seolah-olah mereka nak menerapkan semua syariat Islam dalam bidang kehidupan manusia. Satu golongan mereka label macam ni dan mereka anggap ni kumpulan yang paling mereka musuhi kerana nak menerapkan Islam secara sempurna. Yang kedua, mereka panggil Islam apa? Mereka panggil sebagai Islam liberal. Padahal kalau kita padankan dua kalimah ni memang kontradiktif, ke depan ke balik belakang. Bila dah ada Islam, perlu lagi tak liberal? Macam kita sebut Islam tu Islam progresif, Islam tu Islam ni. Sebenarnya sifat-sifat yang kita padan dan nisbahkan tu semua Islam dah ada dah. Cuma saja kita nak lebih-lebih, nak rebranding lagi. Kita sebut Islam hebat, Islam memang dah hebat. Islam hadari, Islam dah memang hadari. Islam progresif, Islam dah memang progresif. Cuma kita nak rebranding balik agak menarik. Sebenarnya kalau kita amal betul-betul tanpa penamaan-penamaan rebranding dan repackaging lain pun benda dah memang hebat. Tapi bila sebut Muslim liberal, dia akan datang benda-benda tadi, iaitu kelompok-kelompok yang nak menafsirkan agama cara baru, cara akal mereka ikut logik dan rasional. Mereka tak mau lagi contoh-contoh fahaman-fahaman kodok yang terikut-ikut. Ikut-ikut siapa? Ulama tadi. Seolah-olah pandangan ulama tu yang paling ada otoriti, agama ni tak akan berkembang. Jadi kita nak bagi Islam ni makin maju, makin moden dan makin berkembang, kita kena menerima, menyusupkan pandangan-pandangan baru, tafsiran-tafsiran baru bagi agama. Anda lihat hari ini, memasukkan tafsiran baru bagi agama oleh golongan-golongan liberal makin mencantikkan agama atau makin merosakkan agama. Secara jujur tuan-tuan lihat apa yang berlaku dalam sosialisasi masyarakat ini. Lagi cantik atau lagi teruk jadi? Makin jadi teruk. Liberal-liberal ini nak menggambarkan aurat. Hak kita selama ni pakai tudung, tutup kepala tu adalah budaya orang Arab. Tak ada semua benda ni, tak wajib, tak perlu pun. Jadi kita bebas untuk tunjuk mahkota wanita kita, free hair kita, lifestyle kita. Itu budaya orang Arab. Sebab Nabi Muhammad orang Arab, sahabat orang Arab, dan itu budaya orang Arab, tak perlu ikut sebab kita orang Melayu. Tuan-tuan boleh terima tak pandangan macam ni? Baik. Tapi bagaimana pula hak free hair ni kalau kita letak pada pandangan orang Kristian? Dulu agama asal Kristian, kita kata penisbahan, diletak atas penisbahan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diutuskan kepada bangsa. Hak betul zaman dia. Allah utuskan Nabi Isa untuk Bani apa? Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi apa kena mengena dengan kita orang Melayu ini? Apa kena mengena dengan orang Kristian bangsa-bangsa lain hari ini? Tak nak kena mengena. Lepas tu yang nak memaksa-maksa tu macam mana? Kalau nak betul ikut hak tu lah. Ikut hak tu lah. Kalau kita kata ikut hak tu pun, dia akan buat ayat yang sama. Dia akan buat yang sama. Kristian kami amal hari ini bukanlah ikut budaya orang Arab, budaya Bani Israel. Kita orang Melayu budaya macam benda sama. Dia akan cakap macam tu juga. Pas sampai bila? Hak tu budaya orang Arab, hak ni budaya Israel, hak ni budaya Yahudi, hak kita sendiri yang boleh. Hakikatnya tudung budaya orang Arab dengan alasan nak buka rambut, nak tunjuk rambut. Hak ni budaya orang ni. Jadi hak kita duk pakai lah ni, skirt pendek ke baju singkat tu budaya orang Melayu kan? Saya tanya ni, kita duk pakai hak ni budaya orang Arab ni, tak ikut ni budaya Yahudi, ni budaya ni. Kita lah ni baju singkat, skirt pendek tu budaya orang Melayu kan? Dedah sana, buka sini, telanjang sana, telanjang sini, budaya orang Melayu ke? Tak. Kita ambil budaya mana? Budaya Barat. Tapi bila era westernisasi masuk, ini adalah satu bentuk apa? Satu bentuk kemajuan, satu bentuk kemodenan. Model selalu, maju selalu.
Hak buka memang maju, hak dedah memang maju, hak tutup kolok, hak tutup jumuk, hak tutup tak maju. Tapi kalau jatuh coklat, dia nak mana? Ambil coklat Cadbury 2, satu buka, satu tutup, buang atas tanah dua-dua. Kalau dua-dua kita ambil tu bagi balik kat dia, dia nak hak buka ke hak tutup? Tadi nak buka semua dah. Bila jatuh coklat Cadbury, dia nak tak buka lagi. Hak buka dah, kenapa dia tak mau? Sebab apa? Pasir penuh, ada ulat tu, ada kotak ni. Dia tahu benda tu, ni kiasan bodoh lah, tak faham-faham lah. Hak biasa ni pun kita tak mau dah, hak terdedah terbuka. Kita nak hak tertutup juga, terjamin kualiti dia. Saya pun nak dedah sana. Dia tahu orang Arab dulu, hak lelaki kuat nafsu syahwat dia, kuat set dia. Sampai orang perempuan Arab kena tutup, tak mau bagi kenal rupa, tak mau bagi tahu siapa dia. Lepas tu hari ni ada roboh orang tu macam mana? Haduk kena roboh kat orang tu, hak roboh orang tu, hak tutup ke hak buka? Tuan-tuan, kita kata orang Arab lagu tu sebab lelaki dia kuat. Kita tak kuat, tengok ada buka pun tak kuat, lain biasa-biasa. Tapi hakikatnya berlaku tak kes-kes roboh, kes-kes zina? Berlaku. Hak jadi kes roboh, kes zina tu tak berapa lain. Maksudnya semua kuat, semua bertenaga, bukan teratai layu di tasik madu. Benda ni marilah bangsa apa pun, selagi ada nafsu, apa jadi? Nafsu yang tak dikawal oleh panduan agama, jadilah benda tu. Hak ada panduan agama pun kalau kita langkau, kalau kita hulu melampaui batas, jadi juga. Hak jenis orang hak tak erti agama ni, dia akan buat benda tu, perzinaan sebagai contoh. Sebab dia tak tahu apa, baik buruk. Hak ada agama pun, hak memang agama larang, kalau kita hulu melampaui batas, jadi ke tak jadi benda tu? Jadi. Hak kopiah jadi, hak serban jadi, hak jubah jadi. Kenapa? Nafsu punya pasal. Bila nafsu tu terlebih, nafsu tu tak boleh kawal, dia akan jadi hulu, dia akan jadi melampau. Marilah sesiapa pun. Baik. Kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, Islam formality. Islam formality ni dianggap orang-orang Islam macam kita. Orang-orang awam, orang-orang jenis mengaji tak mengaji, orang-orang ada ilmu sikit-sikit. Hak bukan jenis bagi kat orang, tapi hak jenis dengar daripada orang. Maksudnya kalau dalam bab ibadah, mereka klasifikasikan kita sebagai hak kita duk buat hari ini ikut turun-temurun, ikut nenek moyang, bukan ikut betul-betul ajaran Quran dengan sunnah. Yang inilah mereka anggap paling tak serius, paling tak berbahaya. Orang macam ni mudah, dia macam hidup. Kalau kita kata A, sekejap dia pergi ke A. Kalau kita kata B, sekejap pergi ke B. Dia bukan orang hebat-hebat, bukan jenis, bukan bijak. Jenis orang nak makan suap. Jenis kalau lembu tabuk ayam garam. Lembu ni tabuk ayam garam sana, dia pergi sana. Tabuk ayam garam sini, dia pergi sini. Ini tak bahaya langsung. Walaupun nampak dia ni bersatu, walaupun nampak dia ni ramai, walaupun nampak apa, tak ada ayat. Ini macam buih. Satu dia panggil Islam Muslim Nationalist. Muslim Nationalist ialah Muslim yang kita letak dalam kategori amat menyayangi negara, amat menghormati undang-undang negara. Kadang-kadang kemelampauan golongan nasionalis ni, bila mari ajaran agama, bila mereka teliti ajaran agama ni sama dengan undang-undang negara, mereka boleh terima. Tapi bila ajaran dan undang-undang agama ni tak selari dengan undang-undang negara, mereka boleh tolak. Tolak hak negara ke tolak hak agama? Tolak hak negara ke tolak hak agama? Mereka boleh tolak hak agama. Mana boleh ni prioriti kenegaraan kita, undang-undang kita. Walaupun mari Quran kata tak boleh, mari sunnah kata tak boleh, dia sanggup tolak Quran sunnah semata-mata nak jaga legasi dan prioriti yang ini. Kenapa? Nasionalisme punya pasal melampau, fanatik, taksub. Itu belum lagi Muslim sekular. Muslim sekular yang hidup pemisahan tadi, yang eksklusif yang kita sebut depan tadi.
Selain daripada amalan, selain daripada ibadat, dia dah jadi inklusif. Jadi semua hak dua sampai last bawah akan jadi musuh kepada Islam fundamental. Tuan-tuan tengoklah di mana-mana. Ini yang berlaku. Hak betul-betul nak terap yang sebenar, hak betul-betul nak amal yang sebenar, hak betul-betul nak buat yang sebenar itu akan dimusuhi oleh Muslim-Muslim tahapan-tahapan yang disebutkan di bawah dia. Hak sebenar itu akan dimusuhi oleh liberal. Hak sebenar itu akan dimusuhi oleh golongan formalitis, hak biasa-biasa. Hak sebenar itulah akan dilawan oleh nasionalis tadi. Hak sebenarlah yang akan dilawan oleh Muslim yang berfikiran tala ke arah sekular.